Dia pun macam sebenarnya bersalah nak kacau weekend sebab weekend je lah biasanya kita bersama keluarga kan. So tapi sebab saya rasa dah susah nak cari masa yang semua orang okey, jadi tu yang saya plan untuk buat malam ni lah. Okay. So apa yang saya akan buat malam ni adalah saya nak revise soalan assignment. Okay, sebab saya ada mention dari tu soalan assignment ni mirip seperti soalan final. Dia bukan sama tapi dia mirip. Jadi saya nak awak nampaklah bentuk soalan final sebelum awak hadap soalan tu nanti. Okay. Boleh dengar clear Boleh doktor. Okay. Tak apa doktor, kalau buat revision 2 minggu pun kan. Soalan paper sebelum ni pun dah pening doktor. Okay. Itulah tapi dalam sejam je, so ada beberapa soalan yang saya nak highlight sebab saya rasa macam susah soalan tu. Okay, yang lain yang tak sempat kita nak cover malam ni adalah yang tak sempat kita nak cover, saya nak minta lah, kan saya dah assign group untuk soalan-soalan tertentu. Contoh group 1 soalan 1, group 2 soalan 2. Jadi awak bertanggungjawablah pada soalan tu sendiri dan selesaikan soalan tu. So boleh kontak saya untuk confirmkan jawapan. Okay, lepas ni saya akan bagi jawapan akhir untuk semua soalan dalam assignment tu. Jadi jawapan akhir, jadi awak boleh check lah whether, sebab jalan kerja ni berbeza. Ada orang dia boleh guna method ni, ada orang dia guna method tu. Jadi jalan kerja kita tak boleh compare. Kita boleh compare jawapan akhir lah. Okay, so saya akan bagi jawapan akhir dan awak boleh, yang mana yang tak sempat saya cover hari ni, so that awak boleh compare lah. Dan nanti sebelum final, sebab due untuk assignment ni 30 Januari, final awak 31 Januari. So sebelum final, saya nak awak submit assignment yang awak dah siap tu untuk saya evaluate 30 Januari lah paling lambat pun dalam YouLearn. Okay, so dalam YouLearn ke? Saya rasa dalam YouLearn kot, saya buat platform dah hari tu kan, dalam YouLearn. Dan benda tu dia boleh, orang lain pun boleh tengok jawapan awak. So that awak boleh check lah. Contoh group 1 buat soalan 1, boleh check soalan 2 punya jawapan. Macam mana solution dia. Kalau yang mana kita tak sempat lah nak cover hari ni. Okay. So itu yang saya nak inform dululah. Okay, sebab 1 jam ni pendek je masa dia. Okay, so saya mula. Kita tengok soalan 1. So boleh interrupt anytime kalau tak faham. So ada yang dah buat, ada yang boleh buat dengan baik, ada yang mungkin yang mana tak kontak saya tak tahulah dia punya ni. Tapi soalan ni memang bentuk-bentuk seperti soalan final lah. Dia soalan open tau, open ended. Sebab apa? Dia bergantung kepada, kalau baca soalan ni kita nak cari nilai I naught. Okay. Sekiranya nilai R, iaitu nilai resistor ni, same as the last digit of your student's number. Okay, misalnya kalau contoh awak punya student number awak B apa-apa-apa, lepas tu hujung sekali 8. Jadi R ni bersamaan dengan 8. Okay, kalau ada student yang mempunyai matric number dia hujung sekali 1, so R ni bersamaan dengan 1. Okay, sekiranya nilai hujung sekali ni kosong, kan, takkan awak nak letak R ni kosong kan, jadi short circuit pula. So awak ada note kat sini, if the last digit of your student number is 0, then take 10 as the value of R. So kalau kosong, so awak akan ambil nilai R bersamaan dengan 10. Okay, boleh faham Okay, jadi ayat yang atas ni
Dia cuma nak nampakkan practicality dia lah, practicality dia dan nak bentuk satu soalan tu, tapi sebenarnya yang dia minta nilai I0 ni. So kalau awak tengok, awak boleh je guna mesh kan? Awak boleh guna mesh nak buat soalan ni. Okey, kat sini mesh 1, mesh 2, mesh 3 kan, dan boleh selesaikan. Ataupun mungkin ada orang dia nak guna, kalau dia mention dalam soalan ni, contoh dia mention kat tepi ni, guna teorem circuit, circuit theorem. Dalam kurungan dia cakap source transformation, superposition, Thevenin, yang circuit theorem yang dalam chapter 4 yang awak belajar tu, guna circuit theorem. So awak kena guna circuit theorem, awak tak boleh guna mesh lah. Awak akan guna sama ada superposition, source transformation, ataupun Thevenin, okay, yang chapter 4 punya content tu kan. Okay. So kat sini katakanlah saya guna source transformation. Okay, saya guna source transformation. Okay, saya nak dapatkan I0. Okay, saya nak dapatkan I0. Saya gunakan source transformation. Saya katakan saya gunakan nilai R tu 8 ohm. Saya ambil contoh yang ada ni. So 8 ohm. Okay. Dan saya transform, saya boleh transform yang mana? Saya boleh transform yang bahagian yang bukan I0 ni. Sebab I0 ni kalau transform, dia akan tak ada dah I0 tu. So saya akan cuba transform yang bahagian ni. Okay. Saya transform bahagian ni. Saya nak cuba besarkan sikit. So bahagian ni saya boleh transform dia jadi ni kan, current source yang parallel dengan satu impedance. Okay, kita boleh transform dia kepada voltage source, okay, yang series dengan impedance yang sama tu. Okay, dia boleh transform kan macam tu. Okay, jadi saya buat source transformation tu kat sini. Nak pilih warna pun. Okay. Okay. So yang tempat yang I0 tu kita tak payah usik. Okay, so dia akan yang bahagian ni dia akan jadi resistor yang series dengan voltage source sebab kita transform dia. Okay, dan arah polariti voltage source ni diikut. Kalau arah arus ke atas, so positif ke atas. Okay, so ini nilai impedance sama 10 ohm. Saya guna ni source transformation. So yang ini J4, J2. So yang ini 8 ohm, negatif J3. So I0 kat sini kan. Okay. So yang ini jadi nilai dia Vs dia akan bersamaan dengan Ohm's law lah. Is darab impedance tu 10 ohm. So darabkan dengan 10 ohm. So 5 darab 90 degree darabkan 10.
kita akan dapat 50 angle 90 degree. Okay, volt. So tu nilai voltage kat sini. Okay, next kita nak dapatkan I node kat sini. Kita boleh selesaikan guna mesh. Okay, guna mesh kan kita boleh dapatkan nilai I node. Ataupun kita boleh selesaikan dia menggunakan source transformation lagi. Katakan saya buat source transformation lagi, macam mana bahagian ni saya boleh tukarkan dia kepada current source dan juga parallel dengan impedance yang ni. Okay, so that dia simplify lagi lah kat sini. Okay, saya buat another source transformation. So bahagian ni saya transform lagi sekali. Jadi yang ni tetap sama, kita tak boleh transform yang ni sebab kita tak nak I node tu hilang kan. So yang ni impedance ni dia akan jadi parallel dengan current source tu. Saya letak macam ni je kotak sebab impedance dia Z kan, dia ada R dan L ataupun C. Dan ini current source dia arah atas. So nilai dia sama je, ni J2. So Z kat sini bersamaan dengan 10 tambah J4. Saya tulis kat sini, Z bersamaan 10 tambah J4. Okey, ikut yang atas ni. Dan current kat sini, I source ni bersamaan dengan voltage source bahagikan dengan Z, Ohm's law Okey. So 50 bahagikan dengan 10 tambah J4. Okey. Okay, kalau tak faham boleh tanya. Okay, saya dapat 4.64 angle 68.2. Okay. So sekarang circuit tu dah jadi macam tu. So bahagian ni saya boleh parallelkan, dia jadi satu nilai Z. Okay. Bahagian ni saya parallelkan dia. Okay. Dia jadi satu nilai Z, katakan Z1. Okay. Z1. Dan kesemua ni saya boleh transform dia menjadi, saya nampak kat bahagian ni, saya boleh transform current source yang parallel kepada Z1 tu kepada voltage source yang series dengan Z1. Okay, nampak tak? Sebab ni kan dah parallel. So current source parallel dengan Z1, saya transform lagi sekali kepada Z1 yang series dengan voltage source. Saya buat another source transformation. Okay, saya buat kat bawah ni So saya kira Z1 dulu. So Z1 bersamaan dengan Z 10 tambah J4 parallelkan dengan J2. Okay.
Saya dapat 0.29 tambah J 1.82 ohm dan nilai IVS tu, so saya lukis balik data ni. Okay, so dia akan jadi putih sos dia akan series dengan Z1 dan voltage source. Okay, I note kat sini. So nilai ni tadi berapa? -30 negatif J3 8 ohm. So VS kat sini bersamaan dengan IS darabkan dengan Z1. So IS tadi 4.64 68.2 darabkan dengan Z1 yang kat atas tadi ni. Lapan poin 57 149.04. Okey. Sekarang kita dah ada 1 litar series. Okey, jadi kita boleh kira I note iaitu current yang lalu kat sini. Okey. So current yang lalu kat sini adalah I note. So dia bersamaan dengan kita boleh buat KVL negatif 30 tambah 8 tolak 3J tambah Z1 0.29 tambah J 1.82 darabkan dengan I note tambahkan dengan VS iaitu 8.57 sama dengan 0. Okay. So I note kita boleh kira lah I note bersamaan dengan (37.61 angle negatif 6.73 bahagikan dengan total yang ni apa pula keluarnya 8.29 tolak 1.18 J.
Okay, boleh cek saya punya jawapan ni betul ke tidak ni. Kita nakkan I note. Okay, saya dapat 4.49. 1.37 angle ampere. Okay. Okay, ada soalan tak tentang ni? So saya buat berapa kali source transformation kat sini. So kita buat, saya cuba kecilkan jap. Okay. So kita buat 1 kali kat sini, 2 kali kat sini. Okay. Dan kali ketiga dekat bawah ni Okay. So boleh check jawapan awak dapat sama tak dengan ni? Kalau dia cara lain, dia akan ada beza sikit lah point dia, doktor. Beza sikit tu biasalah. Beza sikit biasa. Kalau beza banyak tu, contoh ni 4 kan, 4.49, lepas tu awak dapat 3.49. Tu dah silap lah. Katakan awak tak guna source transformation, awak guna superposition kan. Pun boleh juga. Superposition maknanya awak akan off-kan current source ni, hanya ada voltage source. So dapatkan I note 1. Lepas tu off-kan voltage source. On-kan current source, kita dapat I note 2. Kita gunalah mesh ke apa kan nak selesaikan I note 2 tu. Dan kita tambahkan I note bersama I note 1 tambah I note 2. Sepatutnya kita dapat jawapan yang samalah. Okay. So maknanya dia akan dapat dalam range 4 point something macam tu lah. Betul. Betul. Kalau dari segi angle, beza 1-2 degree okey lah kan? Boleh? Boleh. Angle boleh Okey, kalau nak tahulah markah yang banyak ni dekat jalan kerja. Sebab kita nak pastikan pelajar ni dia tahu nak buat. Kita tahu nak steps dia. Okay, dan bila buat Ohm's Law tu betul lah. V bahagi dengan Z. Okay. V bersamaan current darab impedance. Awak tahu. Step nak buat source transformation tahu macam mana. Itu yang markah banyak. Markah jawapan akhir ni 1 markah je. Okay. Jadi maknanya awak kena tahulah. Kadang-kadang tu ada student dia tiba-tiba dia dapat jawapan akhir. Walaupun betul tak ada jalan kerja, 1 markah je lah. Walaupun markah dia kurang 20 kan. Tapi awak dapat 1 je sebab tak ada jalan kerja kan. Itu lagi satu timbul kenapa tiba-tiba ada jawapan. Tu lagi masalah. Okay. So inilah soalan yang 1A. Okay. Bisa pula keluar macam ni. Okay, next soalan 1B. Okay. Figure Q1B ni, okay, dia tunjukkan a power source of an electrical and electronic lab in sekolah menengah ni.
So the lab has been equipped with circuit breaker, okay, that will interrupt the circuit if the operating current is more than 15 ampere. Okay, maknanya ini adalah circuit of power source. Okay, kat sini power source dan yang ini load. Okay, dan between that ada circuit breaker yang akan interrupt ataupun dia akan putuskan litar lah sekiranya current, okay, operating current more than 15 ampere. Okay, so load ni terdiri daripada Z yang connected in parallel. Contoh dalam gambar ajar ni. So load 1 nilai dia tu. Okay. So operating current tu maksudnya apa? Current dekat sini lah. Current dekat, ya Allah. Okay, current dekat sini. Load current. So ni IL dia. Load current. So sekiranya IL ni lebih daripada 15 ampere magnitude dia. Okay. Then the circuit breaker akan on lah. Dia akan interrupt. Dia akan turn off the circuit. Disconnected the circuit. Okay. So evaluate whether all the loads can be connected safely in the lab or not. Okay, maknanya kita tak naklah setiap kali kita sambung tiga-tiga je interrupt. Jadi kita nak check whether kalau kita sambung semua tiga-tiga lab ni, load ni, adakah it is safely lah, maksudnya circuit breaker tak interrupt. Okay, if not, suggest the combination of any two loads that can be installed in the lab without initiate the circuit breaker. Okay, justify your suggestion kan. Jadi kita nak, kalau tak boleh katakan kalau kita check, kalau tiga-tiga load ni kalau sambung tak, dia dapat current kat sini lebih daripada 15. So kita kena check lah, pilih. Katakan Z1 ke, Z2 je ke, Z3 tak payah, contoh macam itulah. Untuk dapatkan load current ni kurang daripada 15. Saya dah tukarkan 18 kan? Betul tak? Yang ni 18? 18. 18, okey. Okay, so kita buatlah. Dan dia ada kat situ bawah tu dia ada bagi hint. Okay. Apply Thevenin. So maknanya kena nak tak nak kena apply Thevenin. Untuk selesaikan, sebab menggunakan Thevenin akan memudahkanlah cara solution untuk dapatkan solution dia. So ini circuit dia. So kita nak evaluate dulu sama ada kalau tiga-tiga ni sambung, berapa nilai load current dia? Adakah lebih ataupun kurang daripada 18? Okay, jadi untuk check yang itu, kita kena simplify power source ni supaya dia jadi apa? Kita nak simplify bahagian power source ni. Supaya dia jadi Thevenin yang hanya ada voltage source VTH yang series dengan ZTH, dan lepas tu kita boleh sambungkan kepada load. Load. Ni ZL ni load So kalau any perubahan pada load, kita easily kita boleh calculate IL kat sini. So kita nak tukar yang bahagian kotak ni kepada VTH dan ZTH. Macam ni. Iaitu Thevenin lah. Nak dapatkan VTH, V Thevenin dan ZTH, Z Thevenin untuk circuit ni. Okay. So saya akan lukis circuit ni kat bawah. Dan kita buat step-step untuk dapatkan ZTH dulu, lepas tu VTH. Okay, untuk dapatkan ZTH bagi circuit ni, kalau kita tengok circuit ni dia tak ada independent source yang bentuk diamond tu. Dia tak ada dependent source yang bentuk diamond tu. Dia hanya ada independent source. Jadi kita boleh guna yang method untuk case 1, iaitu untuk kira ZTH, kita hanya offkan independent source dan dapatkan equivalent Z seen from the terminal. Okay, terminal AB ni. Equivalent Z seen from the terminal. So saya lukiskan.
dapatkan ZTH. Soalan ke? So, saya akan offkan voltage source tadi. Jenis speed dia 4, 5. So, ni terminal dia. So, ZTH adalah kat sini lah. So, daripada sini kita nampak yang 4 dengan 4 ni. So, ZTH bersamaan dengan 4 paralel dengan 4. Dan dia series dengan 5J. Dan dia paralel dengan negatif 3J. Kan? Dia ni jadi 2 tambah 5J paralel dengan negatif 3J. Okay. Saya dapat 2.25 tolak 5.25 J. Okay, so ini ZTH. Okay. VTH adalah circuit yang sama. Kita dapatkan open circuit voltage pada terminal AB. So VTH, kita lukis balik circuit asal dengan voltage source tadi. Dan dapatkan open circuit voltage pada terminal AB, iaitu kat sini. So ni VTH. Okay. So macam mana nak dapatkan VTH ni? Kita boleh guna voltage divider kan. Okay. Kita simplify dulu bahagian ni. Okay, so that kita dapat 1Z kat sini. Katakan saya simplifykan bahagian sini. So saya dapatkan Z yang equivalent kat sini. Katakan nama dia Z1 ni. So dia adalah bersamaan dengan, saya nampak sebab ni dah open kan, jadi 5J dengan negatif 3J ni dia series. Betul tak? Sebab yang ni open, so current tak ada kat sini. Jadi 5J dan negatif 3J ni dia series. So 5J tolak 3J, tambahkan dia. Dan dia parallel dengan 4 ohm. Okay. So yang ni kita dapat 2J (0.8) tambah 1 1.6 J. Okay, Z1. Okay, dan lepas tu, so kat sini kita dah dapat, so kita boleh kira voltage dekat sini.
Katakan ni V1. Okay. So V1 adalah voltage across Z1 lah. Sebab kita simplify dah circuit bahagian ni kepada satu Z iaitu Z1. Jadi kita boleh buat voltage divider V1 bersamaan dengan Z1 bahagi Z1 tambah 4 darabkan dengan 240 sudut kosong. Okay. $84.85. Tu voltage kat sini. Kita nak voltage dekat sini. VTH. Jadi kita boleh guna voltage divider kat sini. Okay, kita dapatkan VTH. So VTH bersamaan dengan negatif 3J bahagikan dengan 5J tolak 3J. Okay. Darabkan dengan V1. V1 yang kita dapat ni kan. Sebab ni V1 ni voltage daripada sini sampai sini. Jadi nak dapatkan voltage kat sini je, kita guna voltage divider lah. Negatif 3J bahagi 5J tu tambahkan dengan negatif 3J, darabkan dengan V1. So dia bersamaan $127.28 negatif 135 degree. So nilai VTH. Jadi kita dah dapat dua nilai lah, VTH dan ZTH. So kita boleh lukis circuit tu. Lukis circuit tu. So ini VTH. So ini ZTH. Dan ini ZL. Okay, ZL. Okay. So ZTH kita dah dapat nilai dia tadi. Berapa tadi ZTH? 2.25 tolak 5.25J. Okay. ZTH bersamaan 2.25. Ya. Awak dengar tak sekejap sekejap saya nak suruh diorang senyap sikit. Ya Allah. Bang. Papa buka tak? Dia ni. Okey. 2.25 tadi berapa? 2.25 tolak 5.25J tolak 5.25J. Okey. So ZL tadi adalah parallel adalah load ni disambung secara parallel. So load ni adalah 4 parallel dengan 30 tambah J10 parallel dengan 5 tambah J2. So kita kira kat sini 4 parallelkan dengan, kan saya dah tak ingat, 30 tambah J10 30 tambah J10 parallelkan dengan 5 tambah J2. Okey. So buatlah parallelkan ni dapat berapa. So untuk yang 3 parallel ni saya advise awak guna yang
metod yang saya ajar dalam kelas tu lah. Awak buat inverse 4 inverse tambahkan dengan 30 tambah 10i inverse tambahkan dengan 5 tambah 2i inverse. Okey. Lepas tu awak inverse lagi sekali. Bila tekan sama dengan dapat answer kan? Inverse lagi sekali. So dapat ZL 2.39 tambah La ilaha illallah. Inverse tambah silap ni 2.115. Betul tak? Check kan 0.37 J. Okay. So ini ZL kita, ni ZTH kita. Jadi kita boleh kira I load iaitu I kat sini. Kita nak check whether dia lebih atau kurang daripada 18 ampere. Jadi kita boleh guna Ohm's Law. IL bersamaan dengan VTH bahagikan dengan ZTH tambahkan dengan ZL. Okay. So IL ni kita tulis IL 3 1, 2, 3 1, 2, 3 sebab kita ambil kira nilai Z, ketiga-tiga nilai Z. So ni load current yang bila kita include ketiga-tiga nilai Z. IL 1, 2, 3 saya panggil. So VTH 127.28 bahagikan dengan ZTH nilai ni dan ZL. Okey. Okey, saya dapat kat sini 19.39. Angle negatif 87. So which is magnitude dia ni lebih besar daripada 18 ampere. So bila kita, maknanya bila kita sambungkan ketiga-tiga load, kita punya load current ni 19.39. Lebih besar daripada 18 ampere yang menyebabkan nanti circuit breaker tu akan disconnect. Dia circuit lah. Sebab load tu besar, load current dia besar daripada sepatutnya. So kita kena, kita dah buktikan lah kat sini, maknanya kita boleh tulis kat sini yang if we connect ketiga-tiga Z tu, if Z1, Z2, Z3 are connected, so the load current will be higher than, IL will be higher than 18 ampere, which is will cause the circuit breaker to interrupt the whole circuit. Jadi boleh itulah note kat situ. Dan dalam soalan dia minta awak suggestkan combination of any two Z yang akan menyebabkan load current tu kurang daripada 18 ampere. Jadi mungkin awak ambil kira Z1, Z2 dulu. Awak dapatkan nilai ZL dia. Okay, so contohnya saya buat kat bawah ni. Katakan saya ambil kira, Allahu Akbar, tak tempat So kita buat kat sini lah bawah ni. Okay, saya sambung kat sini. Katakan kita ambil kira nilai hanya Z1 parallel dengan Z2 saja. Okay. So saya panggil dia Z12. So saya dapat nilai Z12 4 parallelkan dengan 30 tambah J 10.
Okay, berapa nilai Z ni? Dapat 3.57 tambah J 0.13. Okay. Jadi masukkan semula dalam circuit yang tadi, Thevenin tadi tu. So tak payah lukis pun tak apa. Saya lukis balik nak bagi ingat So Z kat sini, ZL sekarang ialah ZL 12 yang kita kira ni. So berapa nilai load current dia? Katakan kita panggil IL ni IL 12 sebab kita hanya ambil Z12 saja kan. Jadi kita boleh kira IL 12 guna formula yang sama tadi. VTH bahagikan dengan ZTH tambahkan dengan ZL 12. Okay. So kita boleh kira lah. So dapat berapa current dia ni? Dapat berapa current ni? Contoh saya kira kat sini kita dapat 1, 2, 7. ZTH kita ZL dapat 16.42. 16.42. Saya lambat kira sebab saya punya kalkulator ni inilah 16.42. Angle negatif 93.63. 9. 9. 93.63. 93.63. Okey. Tak penting lah angle tu kita nak tengok magnitude je ni. So kita nampaklah sekarang yang bila kita hanya connect Z1 dan Z2 sahaja, so kita dapat nilai load current kita kurang daripada 18 ampere. Which is kita boleh suggest hanya connect Z1 dan Z2 sahaja untuk load ni lah. Jadi to get, boleh note kat sini lah. To obtain safe operation in the lab, okay, which is IL less than 18 ampere. So only Z1 and Z2 can be connected. Okay. So itulah cara dia. Okay. Ada soalan tak? Yang ni kita just buat sekali je kan doktor kan? Kalau kita dah jumpa, kan katakan kita buat Z1 dan Z2 kita dah jumpa dah. So cukup lah. Tapi kalau katakan kita pilih Z2 dengan Z3, tak dapat kan? Kita dapat lebih daripada 18. Jadi kita kena pilih, kena calculate lain lah. Connection yang lain pula. Katakan Z2 dan Z1 ke, contoh macam tu lah. Sampai kita dapat kurang daripada 18 ni lah. Based on the requirement tu. Okay. Okay, tu soalan 1 settle Saya nampak macam soalan 1 susah lah. Jadi saya
Cuba cover soalan 1 dulu. Okay, then ada tambahan kat sini. Based on the result obtained in 1, evaluate the correlation between load current and voltage with the total load impedance. Okay. Correlation tu maksudnya hubungan. Okay, between load current, iaitu ni load current, dan voltage, iaitu voltage across the load. Okay, load voltage. Load voltage ni maknanya voltage kat sini lah. Voltage kat sini. Voltage dekat load. Okay. So ni VL, load voltage dengan load impedance. Okay, load impedance. Load impedance yang ni kan? ZL ni. So kita nampak bila ZL ni tinggi, daripada sini pun kita boleh nampak kan? Kalau tengok hubungan dia, IL ni kat atas, ZL ni kat bawah. Jadi hubungan di antara load current dengan ZL ni berkadar songsang lah. So untuk dapatkan jawapan yang kedua tu, okay, jawapan yang kedua tu, so if kita nampak daripada sini kan, daripada formula ni, ZL increase, kita sebab hubungan dia terbalik kan, yang ni kat atas, ni kat bawah, so IL akan reduce. So buatlah dalam bentuk ayat kan. Okay, lepas tu dia nak hubungan di antara, so maknanya correlation dia ialah IL is inversely proportional ke? Kalau buat macam ni pun saya dah faham dah lah. Proportional to ZL. Okay. Lepas tu antara VL dengan ZL pula, so kita tahu kalau guna Ohm's law, ini ZL. Okay, yang ni IL, yang ni VL. Okay, kita boleh dapatkan guna Ohm's law, VL bersamaan dengan IL darab ZL. So kalau kita tengok hubungan dia apa? Hubungan dia berkadar terus. Yang ni ke atas, yang ni pun ke atas. Jadi VL is proportional, berkadar terus, proportional to ZL. Kalau ZL increase, VL pun increase. Okay. So itu cara kita nak tentukan correlation lah. Kita boleh tengok daripada equation yang berkaitan. Okay. Okay, itu soalan 1. Soalan 2. Soalan 2A ni awak tengok bentuk dia sama macam soalan 1A. Kan? Dia minta kita dapatkan IL dan VC sekiranya nilai VS ni bersamaan dengan the last digit of your IC number. Jadi kalau IC number awak tu belakang tu 2, so awak biasanya ialah lelaki kan belakang dia ganjil, contohnya 3 lah, 3, then VS awak ni bersamaan dengan 3. Macam tu. Kalau belakang ni kosong, tak ada yang kosong kot sebab kosong ni untuk perempuan Okay. Jadi yang ini mudah lah, saya rasa ni mudah je. Awak boleh guna, basically kita boleh guna method dan teorem. Maksudnya kita boleh guna KCL, mesh, nodal, ataupun kita nak guna source transformation pun boleh. Inilah. So yang ini saya tak akan cover lah, saya rasa mudah. Boleh guna mesh sahaja untuk dapatkan IL, lepas tu boleh kira VC kan? Ataupun boleh guna nodal sebab VC ni bersamaan voltage kat sini. So dia ada satu node je. Jadi awak buat nodal, awak dah boleh selesaikan VC. Okay, lepas tu boleh kira IL guna Ohm's law lah. Okay, nanti saya bagi jawapan akhir untuk yang ni. So kita tengok yang B ni.
Okay, kedai kelapa has power source circuit seperti ini. If all machine in the shop is operated, the loading will be 5,000. So, yang ini power source circuit. Okay, sekiranya semua load on, loading dia akan jadi 5,000 kat sini, RL 5,000. Determine the range of load current, IL. If the loading vary from no load, maksudnya no load maknanya apa? Kalau kita tengok ini semua R kan, jadi kita hanya ambil kira R sajalah. Dia tak ada impedance, dia tak ada C dengan L kan. Jadi maksudnya no load ni R dia bersamaan dengan kosong. Dan full load yang ni lah. Bila semua on, R dia bersamaan dengan 5,000. So nilai load current kat sini, IL kat sini, sekiranya apa tu kita punya R ni kosong, berapa nilai dia? Berapa nilai IL? IL berapa? Sekiranya R kosong. Dan berapa nilai IL? Sekiranya R 5,000. So kita akan dapat satu range tau. Daripada sekiranya tak ada load kepada full load. Kita akan dapat nilai IL daripada satu certain value kepada value yang lain. Itu adalah range lah kan. Jadi nilai current tu dia tak akan lebih ataupun kurang daripada range tu. Jadi untuk dapatkan nilai IL ni, cara paling mudah adalah sebab nilai R ni berubah, kita dapatkan Norton circuit ataupun Thevenin circuit daripada data ni. Kat sini dia tak bagi hint pun nak guna apa, tapi paling mudah sebab kita nampak R tu berubah dan dia nak kira load current. Jadi paling mudah kita simplify circuit ni kepada Thevenin ataupun Norton. Okay. Okay. Jadi aku kena buatlah analisis kat sini. Tukar kepada Thevenin ke, tukar pada Norton ke. Kalau Thevenin kita akan cari VTH dan juga ZTH kat sini. Okay. Kalau Norton kita cari RN lah, RN R Norton sama dengan cara kita cari RTH dan juga IN iaitu short circuit current kat sini. Katakan saya tukar kepada Thevenin. Okey, sekarang dah lebih daripada pukul 10. Okey ke saya bagi jawapan akhir je untuk awak so that awak boleh cuba buat sendiri dan compare dengan jawapan yang saya bagi tu lah. Macam mana? Okay. Alang-alang dah last kan? Apa dia? Doktor, boleh kasih step by step ke doktor? Step by step jawapan? Itu dah solution dah. Sebab ni kan soalan assignment awak. Kalau saya bagi, macam saya bagi jawapan assignment awak lah. Kan? Oh, ya ke doktor? Oh, sorry. Saya boleh bagi lepas awak hantar assignment. So saya akan bagi 31 Januari tu pagi tu saya bagi full solution lah. Saya tak boleh bagi full solution sekarang kan nanti assignment awak macam mana pula. So saya bagi jawapan akhir je. Jadi awak boleh check lah. Yang lain ni soalan nombor 3 saya rasa tak susah sangat. Soalan nombor 3 ni tak susah lah. Cuma yang saya highlight ni yang soalan nombor 1 dan juga Allahuakbar. So saya teruskan sikit untuk Thevenin ni boleh tak? Boleh doktor, boleh. Boleh Okey. Siapa yang nak exit je tak apa. Saya record ni nanti boleh tengok kemudian kalau ada hal ke kan. Okey, so
katakan saya tukar kepada Thevenin sebab saya nak simplify the circuit ni. So untuk saya tengok kat dalam circuit yang saya nak simplify ni tak ada dependent source yang bentuk diamond tu. Dia hanya ada independent. Jadi mudah untuk saya kira ZTH iaitu Z pada seen from the terminal after we shut down all the independent source. Okay, jadi kita lukis semula circuit ni untuk dapatkan ZTH. Okay, ZTH kat sini lah. Okay, sebab current source ni off jadi open, voltage source jadi short. So ZTH bersamaan 6K tambah 2K parallelkan dengan 2K dan dia series dengan 1.4K. So saya dapat 3K kat sini. So ni ZTH. Untuk VTH adalah voltage dekat terminal ni, AB ni. Okay, open circuit voltage kat terminal ni. So saya lukis semula data tu, include semua. So VTH adalah kat sini lah. Open circuit voltage pada terminal 20 mili 80 volt. Okay. So kita dapatkan voltage kat sini. So macam mana saya nak buat, mungkin saya rasa saya nak simplifykan circuit ni. Saya nampak ini current source parallel dengan resistance. Saya boleh buat source transformation kat sini. Jadi bahagian ni. So dia jadi voltage source yang series dengan resistance tu. Jadi circuit saya akan jadi macam ni lah. Sini 2K, ini 6K, kan ni parallel, so saya jadikan dia series kepada resistor tu So voltage source kat sini adalah bersamaan dengan 20 mili current, darabkan dengan resistance dia 2K. Dapat 4 volt. 4 volt kat sini Okay, 4. So kita nak voltage kat sini VTH, dia bersamaan dengan voltage kat sini lah. Okay, yang ni dah open kan, so voltage kat sini. Jadi litar ni kalau kita tengok litar series, so kita boleh guna Ohm's law ataupun KVL untuk dapatkan current kat sini. I, katakan ni I.
Dan current tu lalu kat sini. So next kita boleh kira VTH guna KVL juga. Okay, so saya buat KVL. Okay. KVL dia negatif 4 tambah 2KI tambah 6KI tambah 2KI tambah 80 bersamaan kosong. So 10KI bersamaan dengan negatif 76. So I bersamaan dengan negatif 76 bahagi 10K negatif 7.6 miliampere I dia. Okay. Betul tak saya buat ni? 20. Okay. So next saya nak kira voltage VTH, voltage kat sini. Saya boleh buat KVL pada bahagian ini. Okay. So saya dapat negatif 80. Okay. Yang ini I kat ke bawah kan kita assume tadi tu ni tambah ni tolak. Jadi bila kita buat kat sini kita akan jumpa tolak. Tolak I darabkan dengan 2K tambah VTH sama dengan kosong. Okay, VTH sama dengan 80 tambah I darabkan dengan 2K. So sama dengan berapa ni? So I kita negatif 7.6 tadi. So saya dapat 64.8 volt VTH. Betul tak ni? Okay. So kita dah dapat VTH dengan RTH. Jadi kita boleh lukis lita tu. Ni VTH, ini RTH dan ini adalah RL kita tadi. Kita ada dua RL yang kita nak kira. So ni 64.8, yang ni VTH, RTH kita 3K. So kita nak kira IL bila RL ni kosong dan RL 5000 full load, no load dan full load. So IL ketika no load, NL ni no load bersamaan dengan formula untuk IL ni. Kalau kita tengok kita boleh guna Ohm's law, iaitu VTH bahagikan dengan formula untuk IL, VTH bahagikan dengan RTH, kan ni RTH, tambahkan dengan RL. Okey. So kalau IL untuk no load, RL kita adalah kosong, kan? So IL bersamaan, IL untuk no load bersamaan VTH 64.8 bahagikan dengan RTH 3K. Saya dapat 21.6 miliampere kalau no load. Kalau full load, RL kita bersamaan 5000. So kita masukkan kat sini 64.8 bahagikan dengan 3K tambahkan dengan 5000 5K. So kita dapat kat sini 8.1 miliampere. Okay. Jadi
kita dah ada range dah. Maksudnya range untuk IL adalah daripada yang kecil 8.1 miliampere kepada yang paling besar 21.6 miliampere. So ni jawapan dia lah yang sepatutnya kita dapat lah. Doktor, Ya? yang VS tadi 20 miliampere tu darab dengan 2 kilo ohm kan? VS 20 mili darabkan dengan 2 kilo ohm kan? Bukan jadi 40 doktor? 2 kilo 20 mili darab 2 K 20 mili darab 2 K 40 betul. Okay, ni 40 lah Jadi salah lah saya punya jawapan ni tadi ni. So maknanya awak akan tukar dia kat mana dia? Ni lah, ni kat sini negatif 40. Sekejap so mana buat ni. Okay. So nanti awak akan dapat yang ini negatif 40. Sabar. Okay. Jangan main lah. Sekejap. Negatif 40. Kan 80 tak ni. So kat sini awak akan dapat negatif 4 miliamp. Betul tak? Siapa yang tanya saya, beritahu saya ni? Lagi macam tu lah doktor. Okay, so ni negatif 4. Jadi awak ubahlah. Nanti VTH ni pun awak akan dapat negatif 4 darabkan dengan 2K negatif 8. So saya dapat 72 volt kat sini Ni 72 volt. Okay. So jadi VTH kita 72. Okay. So bila tak ada load, yang ni 72. So bila tak ada load, kita punya IL no load adalah 24 miliamp. Dan ketika full load, okay, 9 miliampere. So ni jawapan dia 9 mili kepada 24 mili. Okay. Thanks inform. Okay. Itulah cara dia nak dapatkan range tu. Okay. Lepas tu maximum power that can be delivered ni. Maximum power that can be delivered ni adalah kalau kita ada Thevenin circuit macam ni. Okay, yang mana ni VTH. Yang ni RTH kan. So maximum power yang kita boleh dapat dekat sini. Okay. Yang kita boleh dapat kat sini, maximum power yang kita boleh dapat kat sini adalah apabila nilai RL kita bersamaan dengan RTH. Kan? So ingat balik kan, untuk dapatkan maximum power pada load, nilai RL kita ni untuk maximum power Pmax, nilai RL perlu sama dengan RTH. Jadi kalau ditanya nilai RL yang akan menyebabkan maximum power, dia adalah bersamaan dengan RTH kita lah. Kalau RTH kita 3K ni, so 3K. Untuk dapatkan maximum power tu, kita guna formula apa? VTH kuasa 2 bahagikan dengan 4 RTH. VTH kuasa 2, 72 kuasa 2 bahagikan 4 darabkan dengan 3K. So dapatlah Pmax dia berapa. Okay. Boleh Jadinya kuis hari tu saya salah . Quiz.
Kan saya dah bagi solution. Oh tak check Hari tu masa jawab kuis. Dia punya tu saya salah ni lah. Okey. Tak apa. Yang dah lepas lah. Okey, kadang-kadang dia minta awak lukiskan apa tu circuit P melawan resistor untuk 1 liter Thevenin. So kita akan lukis macam ni lah. Ini resistor. Okey, ataupun load resistor. Yang ini adalah power yang pada load itu. Power pada load. So kita boleh guna, bila kita guna Thevenin, kita punya formula adalah P bersamaan dengan I squared, IL squared darabkan dengan RL kan. So, kalau kita tengok hubungan dia adalah kuadratik. So dia sebenarnya macam ni. Okay, kalau kita plotkan, kita varykan nilai RL ni, kita dapatkan power pada setiap nilai RL. So kita akan dapat bentuk macam ni. Okay, kalau RL kosong, power kosong. Dan maksimum power akan berlaku bila RL bersamaan dengan nilai RTH. Iaitu kalau dalam kes ni 3K lah. Kalau RTH 3K, kita akan dapat maksimum power. Dan nilai power yang maksimum tu adalah nilai yang kita kira kat sini nanti. Ini adalah curve power pada load versus resistant load. Load resistant. Okay. So itu sahajalah saya rasa saya nak explain hari ni. Saya harap boleh membantulah awak nanti esok saya bagi jawapan akhir untuk semua soalan assignment. Jadi awak boleh check lah. Saya bagi dalam WhatsApp Okey, itu saja. Terima kasih. Sorry lah saya ambil masa awak ni. Okey. Okey, boleh sampaikan pada kawan yang tak dapat join. Video ni pun direkod kan. Okey, terima kasih semua Apa-apa boleh tanya dalam WhatsApp. Okey, Assalamualaikum. Okey, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum.